Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Tuhanku, ajarilah aku kerana aku masih jahil, dan berikanlah aku ingat semula perkara yang telah lupa. Ya Allah, ya Tuhanku, tolong permudahkan urusan kerjaku. Tolong rombak mana-mana simpul lidahku supaya orang dapat memahami kata-kataku. Bakal-bakal syurga yang dirahmati Allah dan disayangi Nabi, bakal-bakal haji dan umrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, pada episod kedua dalam perkongsian ilmu umrah. Hari ini saya ingin berkongsi berkaitan dengan sejarah Rasulullah SAW melaksanakan umrah. Pada tahun ke-5 Hijrah, telah turun wahyu kepada Rasulullah SAW dalam surah Ali Imran ayat 97. Berbunyi, bermaksud, dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadat haji dan mengunjungi Baitullah, iaitu sesiapa mampu sampai kepadanya, dan sesiapa yang kufur, ingkar kewajipan ibadah haji itu, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak berhasrat sesuatu pun dari sekalian makhluk. Pada tahun 5 Hijrah, Rasulullah SAW telah menerima wahyu dari Allah selepas baginda SAW balik dari peperangan Khaybar. Justru pada tahun ke-6 Hijrah, Rasulullah telah membuat persediaan pada tahun ke-5 Hijrah, pada penghujung tahun 5 Hijrah. Iaitu kalau kita sekarang dipanggil bulan 11 ke bulan 12. November dan Disember, tapi ini dia tak dinyatakan, dia hanya dikatakan hujung pada tahun ke-5 Hijrah. Dan pada tahun ke-6 Hijrah pula, pada tahun 6 Hijrah, Rasulullah bersama sahabat pergi menunaikan umrah pertama, namun dihalang oleh kaum Quraisy di Hudaybiyah. Oleh itu, umrah ditangguhkan ke tahun berikutnya. Dan terdapat juga pelbagai perjanjian di Hudaybiyah, di mana Hudaybiyah itu adalah nama tempat, di mana yang sekarang adalah tempatnya mikat untuk orang Arab itu sendiri. Okey, pada tahun ke-7 Hijrah pula, pada tahun ke-7 Hijrah, Rasulullah bersama sahabat pergi menunaikan umrah qada bagi menggantikan umrah yang tertangguh tahun sebelumnya. Dia tertangguh pada tahun yang ke-6 Hijrah. Bermakna pada tahun 7 Hijrah, Rasulullah membuat umrah wajib pada 7 Hijrah, dan pada tahun yang lepas 6 Hijrah bersamaan Rasulullah membuat umrah qada. Okey. Pada ke tahun 8 Hijrah, okey, yang tadi 7 Hijrah tu Rasulullah pergi pada bulan Ramadan, iaitu 1 bulan Rasulullah berada di Mekah. Namun begitu, pada tahun ke-8 Hijrah, penduduk kaum Quraisy telah melanggar perjanjian Hudaybiyah, dan pada tahun 8 Hijrah pula, apabila Rasulullah berbalik daripada umrah pada 7 Hijrah, 7 ke tahun 7 Hijrah, baginda telah diserang oleh kaum Quraisy pada tahun ke-8 Hijrah. Yang itu pada tahun ke-8 Hijrah lah Rasulullah dan bersama sahabat bermikat apabila habisnya peperangan itu pada tahun 8 Hijrah. Bermikat Rasulullah bersama sahabat di Ja'ranah, iaitu selepas peperangan Hunain yang tadi saya katakan, yang selepas kaum Quraisy telah melanggar perjanjian Hudaybiyah, iaitu dipanggil peperangan Hunain. Dan pada tahun 8 Hijrah lah baginda Rasulullah SAW bersama sahabat
telah membuka kota Mekah dengan ajaran-ajaran Islam dan undang-undang Islam juga. Dan pada tahun ke-9 Hijrah, Rasulullah mengutuskan Saidina Abu Bakar untuk mengetahui delegasi umrah, tapi kali ini untuk melakukan haji. Tapi kali ini dia baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pergi dan dia hanya membekalkan panduan. Dan pada tahun ke-10 Hijrah pula, Rasulullah sendiri bersama 120,000 sahabat melaksanakan haji yang dipanggil Haji Wada. Seperti yang sedia maklum, Haji Wada adalah haji perpisahan. Dan hal ini kerana ini kali pertama dan terakhir Rasulullah menunaikan haji bersama para sahabat. Kerana pada tahun ini juga Rasulullah SAW telah jatuh sakit dan telah pun wafat pada tahun ke-10 Hijrah. Hijrah padanya tahun ke-10 Hijrah adalah untuk baginda Rasulullah SAW melakukan haji bersama dengan berniatkan umrah. Maka di sini berbalik pada tahun yang tadi 6 Hijrah, bermakna baginda Rasulullah SAW melaksanakan umrah sebanyak 4 kali, iaitu pada tahun ke-6 Hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam hendak menunaikan, namun begitu telah dihalang oleh kaum Quraisy, dan pergi ke tahun 7 Hijrah kerana Rasulullah SAW menunaikan umrah, iaitu umrah wajib pada tahun dan umrah qada pada 6 Hijrah yang lepas. Dan pada tahun ke-8 pergi sekali lagi baginda sallallahu alaihi wasallam dah untuk menunaikan umrah, dan tahun ke-10 Hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam menunaikan haji berserta niat umrah. Bermakna di sini umrah bagi baginda sallallahu alaihi wasallam sebanyak 4 kali dan haji hanya sekali. Itu saja tuan-tuan untuk saya berkongsi sedikit ilmu berkaitan dengan sejarah Rasulullah SAW melaksanakan umrah, dan selebihnya sekarang kita sebagai umat Nabi SAW untuk mengikuti jejak-jejak Rasulullah, di mana kita perlulah menunaikan umrah bagi kemampuan dan menunaikan haji bagi yang kemampuan, dan selebihnya adalah sunat diulang-ulangkan. Okey, sekian saja dari saya. Semoga kita berjumpa di episod akan datang, episod 3 yang akan datang di channel Mutawif Rizam Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا